Apa khabar? Semua okey Sihat, sana? Alhamdulillah. Okey, semua baik. Alright. COVID di Johor macam mana tu? Buat masa ni kes masih tinggi lagi. Tetapi kita harap semua orang main peranan lah untuk apa ni? Untuk mengikut SOP dan juga kerajaan memain peranan juga dengan di kawasan-kawasan yang kita try to vaksinkan rakyat-rakyat yang ada. Baik. Jadi Alhamdulillah semua sekali terkawal. Tunggu Tadi dengan aku nak tanya. Dekat rumah ke dekat mana tu? Saya Ya. saya ada dekat tempat yang orang tak tahu. Okey. Tempat rahsia. Tak bukan apa bila cakap dengan Tunku ni ingat masa saya kena oleh tu, masa friendly match tu. Oh ya, saya ingat. Dah Saya lama. makin. Berapa tahun? 2 tahun dulu ada? 2 tahun Yes, lepas? 2019. No. ni image baru aku. Kenapa? Ni saya Saya tak tahu. Saya bangun tidur tadi saya rasa macam makin muda pula. Makin lama makin muda pula. okey. Rasa semua dah ada dekat 20,000 sedang menanti reaksi dan juga soalan-soalan panas yang mungkin akan kita utarakan. Okey. Kita akan bermula dengan perkembangan pasukan kebangsaan. Okey. 2 friendly, 1 kalah. Reaksi Tengku. Well, bagi saya berkenaan dengan yang pertama sekali awak tanya salah orang. Sepatutnya awak tanya Presiden FAM bukan saya. Tetapi kalau nak pandangan saya, pandangan Yes. ikhlas saya is pasukan ni pasukan baru assemble. Ada few players yang baru. Tetapi benda tu bukan satu alasan. But kita kena tengok juga dengan pasukan mana yang kita lawan. Kita kena sedar diri tahap liga kita. Kita juga kena sedar diri berkenaan dengan kita punya ranking national team kita. Apabila kita ada di Middle East, pasukan UAE bukan calang-calang. Tak silap saya, dulu kita pernah kalah 10-0, betul tidak? Dengan UAE. Saya ada di sana Tunku. Okay. 2015. So, kita tahu the level of diorang punya league is lagi tinggi. Kita juga tahu pemain-pemain mereka yang berkualiti dan juga dia ada pemain naturalisasi pun yang berkualiti. Ada 2 Brazilian tak silap saya. Apa yang saya nampak, mungkin the game plan of national team tak berlaku hari itu. And juga kita banyak sangat buat individual mistake. But jadi macam mana yang saya katakan lah, saya pun apabila JDT pergi main ACL, saya taklah letak harapan dan angan-angan yang tinggi sangat. Saya ni very realistic, saya tengok kepada fakta, based on facts. So, kalau lawan dengan Indonesia atau lawan dengan Vietnam, Thailand, seterusnya, memang kita harap untuk dapat result yang bagus kerana that is more to our level and boleh kita fight. Tetapi apabila kita main against Middle Eastern country, jikalau kita menang, itu dianggapkan sebagai pencapaian yang hebat. Tetapi jikalau keputusan tak seberapa baik and membelahi pihak kita, kita kena terima. Kita kena tahu kedudukan kita. Tak bolehlah kita ni letak target dan angan-angan kita tu tinggi sangat. Itu pada pandangan saya lah. Ya. Tapi bila Tunku cakap macam game plan tak jadi tu, Tunku rasa ni view Tunku lah Tunku rasa strategi tu tak jadi ke ataupun formation tak jadi ke atau macam mana Tunku? Kemungkinan formation. Kemungkinan itu kita kena tengok pada coach. Coach yang train player setiap hari. Coach harus tahu formation mana yang lebih sesuai untuk pasukan Harimau Malaya. Mungkin 4-3-3 tak sesuai. Mungkin kita perlu jikalau kita lawan dengan pasukan lain, mungkin 4-3-3 okey. Tetapi kalau kita lawan dengan pasukan lain, mungkin kita kena macam kita lawan dengan pasukan UAE. Maybe kita kena defend a little bit more ataupun be more a bit compact. And juga kita kena press. But pada saya mungkin the strategy and the game plan tak jadi for that game.
masa hari itulah. Oh, ada terdengar lah macam-macam bunyi tu lah. Betul ke? Tunku tak tahu tentang pemilihan pemain-pemain Malaysia. Saya tahu, tetapi banyak kali saya selalu boleh katakan bersilat jugalah dengan Presiden FAM. Kenapa ramai sangat pemain JDT? Saya bertanya banyak kali. Kerana ini pemain-pemain saya. Saya pun ada pertandingan-pertandingan saya sendiri. Kita ada Liga Super, kita ada Malaysia Cup, kita ada ACL. Saya pun takut jikalau pemain-pemain ini injured, tak boleh beraksi, that is not good for saya sebagai owner of the club. Jadi saya pun selalu bertanya, kenapa ramai sangat pemain JDT? Jawapan yang diberikan kepada saya adalah because JDT players are the best. Itu yang diberikan kepada saya. Kalau nak cakap match fitness ataupun masa permainan, tak silap saya, semua yang main hari itu is first 11. Ideal first 11. Corbin first 11. Matt Davis first 11. And kita ada Sapawi starting to come back after dia punya injury. Kerana kita lebih main Arif Aiman on the right. And Sumareh pun baru lepas come back from injury. So they are not 100% yet. So that is pandangan saya. Jadi apa dia Zul? Maknanya yalah Tunku dah cakap lah kepada pihak FM. Saya cakap daripada dulu. Takkan ambil sampai mula-mula list yang diberikan kepada saya sampai 17 pemain. Sampai coach Benjamin Mora, saya, sporting director, semua sekali pun bukan nak kata kita tak setuju. Kita ready membantu pasukan kebangsaan for the national interest. We support Harimau Melaya, we support the Malaysia national team, no problem. Tetapi bagi pandangan saya untuk mengambil terlampau ramai sangat tak masuk akal. Dan juga macam Terengganu, macam Terengganu tu ada good player. Ya, ada good players in Terengganu, ada good players in Kedah, ada good players semua. I mean, setiap pasukan ada good players. So kita kena ambil yang selalu regular dan juga yang kita rasa boleh perform at that level. Tapi mungkin saya tengok macam contoh coach Tan Cheng Ho ambil Akia Rashid. Mungkin kerana dia kenal Akia, dulu dia sama-sama di Kedah. Mungkin dia percaya kepada Akia punya kebolehan. Sama juga macam Syafiq Ahmad. Tetapi kalau saya jadi Tan Cheng Ho, saya tak akan ambil Syafiq Ahmad. Bukan saya nak cakap Syafiq Ahmad tak bagus. Syafiq Ahmad bagus, hebat. Dah banyak saya berjasa kepada kelab dan dia. Cuma dia baru come back after episode of a crisis. Jadi dia baru start training, baru start kita bagi main certain game. He is not at his best 100%. So bagi pandangan saya, kalau kita nak ambil pemain, we must take the best players, not players yang baru nak recover ataupun player yang baru nak pemulihan, nak dapat balik kecergasan. Sapawi is okay because Sapawi is a big match player. Every time ada match besar je, you can see Sapawi suddenly rise. Hari tu he have a bad game. Tetapi that is normal for mana-mana pemain bola sepak to ada a bad game. So saya tak salahkan 100% Sapawi or Sumareh. But bagi saya bukan saja the national team, tetapi penyokong-penyokong bola sepak tanah air kena ada sikap realistik sikit. Kita ni kena ada sedar diri sikit di mana kedudukan kita. Tahap mana liga kita. Tahap mana kita kalau nak bandingkan dengan the Middle East punya teams. Kita still have a long way to go. Mungkin yes, in Southeast Asia kita boleh compete against Vietnam, Thailand, Philippines, Indonesia. But to compete lawan pasukan from the Middle East is not easy. Kita kena sedari dan terima hakikat. Zul. Bang, bila Tunku cakap pasal Sumareh dengan Sapawi tu, saya ada soalan nak tanya kepada Tunku lah. Sekarang ni kita nampak Sapawi tu dulu okey juga dia main belah kiri, tapi lately bila letak belah kiri tu tak jadi sangat lah. So saya pun tak tahu kenapa coach letak sebelah kiri, pasal kita tak pernah letak di sebelah kiri. Kita selalu letak di sebelah kanan. That is dia punya asset. Dia punya asset is dia punya left foot to come in. But at the same time, selalu kalau di JDT kita punya front three is very mobile. They want replace. They want keep on switching. Yes. So mungkin saya rasa jurulatih coach Tan Cheng Ho mungkin nak introduce dan buat benda yang sama. Kemungkinan lah, saya tak tahu apa instruction yang diberikan kepada pemain-pemain tersebut. Okey, jadi Zul, Tunku dah beritahu tentang posisi dan juga soalan tentang
Aku tahu tentang pemilihan kali ini dan sebagainya. Nampak macam marah dekat Matt Davis tu. No, saya selalu pesan dengan semua pemain saya, benda yang pertama kita harus buat is bekerja on the ground, atas padang. And saya juga pernah nasihat dah banyak kali pemain-pemain saya cakap slow down. Saya bukan tak bagi pakai social media, but saya cakap slow down on social media. Kalau nak share gambar boleh, kalau nak keep in touch dengan kawan-kawan dan orang yang kita sayangi boleh. Tetapi kita tak boleh taksub sangat dengan social media. Kalau awak sentiasa buka baca komen dan majority katakanlah contoh komen majority quite negative, that will affect your mental health. And that will affect your performance. So the best is switch off the phone, gunakan hanya untuk call girlfriend ke isteri ke mak bapak ke kawan-kawan ke, and just don't go to Instagram ataupun Twitter ataupun Facebook. Just focus on kerja masing-masing. So bila saya tengok macam contoh, yes, mungkin dia nak bagi semangat, okay, come on, time to bounce back semua. But bila saya tengok semua pemain-pemain yang ada dalam komen page Matt Davis tu, saya pun teguh lah. Teguh tu bukan saja kepada Matt Davis, tetapi kepada semua sekali. Tak payah, orang kata action speak louder than words. So jangan nak, okay, come on, let's do it. Come on, let's do it. Tapi come on, let's do it dalam padang. Do your action speak louder than words. So let your action do the talking, not in social media. Tu bagi pandangan saya. But dengan modern era hari ini, of course semua orang always active in social media. Tetapi saya suka encourage pemain saya to take a step back sikit daripada social media. Instead of going 100%, maybe you should just 50%. Itu prinsip saya dan juga nasihat saya kepada pemain-pemain. Dan lagi-lagi international duty, banyak expectation, banyak orang mengharapkan mereka perform, banyak orang menilai. So this is not the time to be on social media. This is the time just to focus on your training, bekerja keras, and your performance. Itu saja. So mention pasal Tan Shen Ho tadi Tunku, saya rasa dia mungkin taktikal masa game lawan UAE itu tak jadilah. Tapi tak apa, kita nak move on Tunku. Kita nak lawan next game ni, lawan Vietnam kan. Macam mana Tunku? Vietnam, kita tak pernah menang lagi. Kalau head to head Tan Shen Ho dengan Pak Hang Seo tu, kita seri 2 kali, kalah 2 kali macam tu. Since AFF Suzuki Cup 2018. So macam mana Tunku tengok Vietnam ni? Well, bagi saya dia coach yang bagus. Dia Vietnam punya coach. And Vietnam punya, kalau kita tengok Vietnam today, bukan macam beberapa tahun dulu. For the last 6 years, Vietnam with all Chinese investment dalam Vietnam, they also put the money sekarang on bola sepak. Development, the standard of the league, they spend a lot of money to meningkatkan mutu liga mereka, dia orang punya competition, supaya apabila competition tu lebih kompetitif, then dia akan memberi impact kepada dia orang punya national team. So Vietnam, yes, kita boleh fight, tetapi bukan mudah, because they are very organised dan juga disiplin. Oh, okay. Zul dah cerita pasal lawan Vietnam. Dipola kena main ke pada pandangan Tunggu untuk lawan Vietnam? You see, pada pandangan saya tak suka nilai pemain satu game. You have to nilai pemain the whole season. Okay? Takkanlah 2 game main bagus dalam national team terus dianggapkan sebagai hero. Takkanlah kalau tak main bagus dalam national team 1 atau 2 game dianggapkan sebagai failure. So tengok De Paula punya season, daripada awal season bermula sampai hari ini, beliau ada score gol ke tidak? Saya rasa banyak gol. Ya. So macam mana pun, kalau dia ada one bad game, takkan kita terus hukum keluarkan dia. Give him one more chance. Tengok dia boleh bangkit ke tidak untuk this next game. Jikalau dia tak perform for this next game, dan itu terpulang kepada coach kalau nak keluarkan dia for the next game. But sebagai manusia, kita ada bad day, kita ada good day. Give him another chance. Bagi dia peluang kedua. Ya. Itu pandangan saya. Itu Tan Shen Ho cakap. Dia percaya dengan dia punya reputation sebelum ni. Dan kalau Di Paula tu menjadi, mungkin dia membantu. Tapi yelah, satu tandukan tu orang cakap dekat media sosial dan sebagainya. Mungkin
takkanlah pasal satu takkanlah pasal satu tadukan ke lain awak anggap dia bad player. Berapa banyak gol dia skor untuk Selangor? Berapa banyak gol dia skor untuk Perak? So dan juga dia skor, dan dia pun skor masa friendly baru-baru ni untuk national team. So dia ni bukan tak reti skor gol, dia reti skor gol. It's just that hari tu memang bukan nasib dia. Bukan hari patik tunggu. Ya. Lebih kurang macam itulah. Okey. DJ, mana tunggu dapat ni DJ? Siapa? Mana proses pencarian Dion Coles. Dion Coles. Saya keep in touch dengan Dion Coles dah 2 tahun. So, dan juga saya punya sporting director pun memang ada visit Dion Coles di Belgium. Memang dah lama kita berbincang untuk membawa dia ke JDT. Tetapi saya cakap, saya lebih berminat jikalau beliau masih muda dan juga boleh bermain di level yang lebih tinggi, iaitu di Europe, seberapa lama yang dia inginkan. Dan satu hari nanti, bila dia dah rasa mungkin dia nak balik ke Malaysia, dan saya rasa hanya satu pasukan sajalah yang dia akan main, which is us, because kita pun dah lama ada this perhubungan. Tetapi for now, untuk buat masa sekarang, dia patut main di the highest level di Europe seberapa lama mungkin. Itu lebih baik untuk dia. Okey. Kita dah memasuki 20 minit tetapi dah ada 29,000 viewers pada ketika ini. Tunggu Patik nak ambil ruang daripada fans. Tengok kalau ada masa sempat. Kita tengok daripada fans kalau dah pun bersedia. Kita cuba. Dalam pada tu kita tunggu kalau fan dah masuk. Ada juga tanya. Tunggu masih ada kontrol FM tak? Saya tak ada kontrol FM, tetapi saya memberi, kalau macam contoh, kalau minta pendapat saya berilah pandangan saya. Itu sajalah perhubungan yang saya ada dengan FAM. Okay, go. Berada bersama kita Presiden Sam, go. Kita kena hormat Presiden, go. Kita kena bawa Presiden juga. Selamat datang, Mr. Presiden. Tapi dah letih. Dah letih ke tu headphone tu? Kalau letih, anak punya. Ni tahu jangan main. Okey, soalan. Tunggu. So, kalau kita katakan, boleh kita katakan first game itu adalah tactical failure berdepan dengan UAE. Dan juga beberapa kegagalan pemain untuk perform. Kalau mengikut pendapat Tuanku tadi. Dan perkara pertama yang perlu dibuat untuk berhadapan dengan Vietnam ini? Fokus on training, lupakan social media. That's it. Tapi untuk melawan tunggu, Presiden Sam hari ni buat ada akaun IG tunggu. Untuk kita tak apa, untuk pemain-pemain pada saya take a break from social media buat masa ni and just focus on training. Ada lagi soalan Mr. Presiden? Saya ada satu lagi lah. Kalau Tuanku diberi pilihan untuk midfield, siapa yang perlu masuk dan siapa yang perlu keluar? Kalau saya diberikan pilihan, you see, Liridon bagus, Azam Aziz bagus, Nazmi Faiz bagus, Syami Kuti bukan nak cakap tak bagus. Kalau kita tengok di JDT dia perform, semua bagus. It's just kemungkinan dalam segi tactical, coach ataupun dalam segi tugas yang diberikan kepada 3 midfield kita di tengah tu, tak semua boleh melaksanakan. Macam contoh bagi saya, Syami Kuti is more of defensive midfielder ataupun box to box. And kalau kita tengok Liridon is too free. Well, di JDT Liridon tak free. Di JDT kita paksa Liridon to run back to defense. So we cannot make Liridon free. Dia main pasukan Malaysia. Dia dah dapat pasport Malaysia untuk mewakili negara. Dia suka tak suka dia kena run back to defense. Itu bagi pandangan saya. So kita, and kalau saya dipilihkan sekarang ni yang ada di sana, the problem is Azam Aziz is a forward midfielder. Nazmi Faiz is a forward midfielder.
Liridon is a forward midfielder. So kita tinggal dengan seorang je Syamil Kuti. So saya pun tak tahu, saya pun confused. Bagi pandangan saya, kalau nak ada kestabilan dekat tengah, mungkin lebih sesuai tu ada Nacho Insa. Nacho Insa supaya boleh bagi freedom kepada Nazmi dengan Azam ataupun Liridon to go up. Brandon tunggu. Okay, Brandon, ya. Macam mana season ni Brandon Gunn? On off aku. Dekat rumah presiden pun ada anjing ke? Ada jiran. Tak ada, bagi saya Baik. kalau awak nak letak Brandon Gunn pun boleh, tapi kena tengok juga performance Brandon Gunn in the league. Kalau dia on off, itu terpulang kepada coach. Yep. Tetapi kalau pilihan saya tak letak dia. Saya letak Nacho Insa, Nazmi Faiz dan Liridon. Tetapi Nacho Insa tak ada di situ lah. But kalau tak ada di situ, macam mana pun untuk that position yang paling sesuai buat masa ni maybe is Brandon Gunn. Tunggu tak kenapa coach Tan tak panggil Nacho? Masa tu Nacho ada injury, tak silap saya. Dia baru tengah recover from an injury, so he's not 100%. Ya. Okey, Ismadi, terima kasih banyak. Kita bagi orang lain pula jadi. Baik, terima kasih. Terima kasih Tuanku. Terima kasih. Baik, ini soalan di IG ya, sebelum saya masuk ke JDT pula. Eddie Hassan kata, minta tuanku izinkan Syafawi kahwin, cause game dia down. Tapi depends on dengan siapa juga dia nak kahwin. Kalau terkahwin dengan salah orang, lagi hancur orang. Okey, baik. Ini soalan berikutnya. Rosilano, JDT tak ada futsal ke tunggu? Ada perancangan untuk membuat futsal, tetapi sebelum kami buat futsal, kita kena tengok pada bajet kita dulu. Bajet kita sekarang ni is very tight because of the pandemic. Tetapi apabila kita ada izin untuk kalau kita ada peluang untuk ada pasukan futsal, kita akan ada pasukan futsal dan juga pasukan wanita. Okey. Soalan di IG berikutnya, satu lagi tadi tuan dah jawab. Jai Rozaini kata ikut Tunku, player JDT mana tak patut ada dalam national team? Saya rasa in terms of minit permainan and juga tengah dalam sistem pemulihan and recovery untuk dapat kecergasan is Syafiq Ahmad. Okey. Berarti dia main esok out tunggu. He's good player tetapi he's not 100% yet. And Betul tetapi tak apa, mungkin he's performing there. But macam contoh kalau kita tengok Akia Rashid punya time pun, because he always a substitute. But kita pun kalau tak bawa dia pun kita rugi. Kerana ada benda yang dia boleh contribute towards the game. Dia ada ability, dia ada dia punya quality. So bagi saya, yang mana ada di situ tu memang semua patut ada di situ lah. Tapi dalam segi mentally, that is where kita kena tengok. Bukan saja dalam segi physically, tetapi dia orang punya mentally, are they mentally prepared to compete in the highest level for the time being. Itu yang mustahak. Presiden, Mr. Presiden, tekan button merah Mr. Presiden. Saya nak invite. Button merah ni tak kerti nak cari ni kat mana. Ni baru. Okey. Kasih kick lah keluar. Aduh. Kita macam-macam orang dah tanya ni, dia tak keluar gitu kan. Berarti nak buang je lah ni kan. Tekan merah ke apa benda cari. Tidak keluar ni. Okey. Okey, kita bakar dulu lah, kita keluar dulu lah. Okey. Kita jumpa lagi. Baik. Baik, Gus. Seterusnya soalan di Twitter pula. Katanya kena bagi HO2. Mohon tuanku jangan bawa ramai sangat players ke JDT. Apa dia? Dia kata mohon tuanku jangan bawa ramai sangat players ke JDT. Bagi saya sebab kenapa? Jadi HO2 awak jawab lah. Tuanku dah tanya bagi sebab. Okey, tolong jawab. Baik, seterusnya kita akan beralih ke JDT. Soalan yang dinantikan lah. Soalan bab JDT. Zul, mulakan lah. Tadi bukan dah masuk
Yang tu sikit je pasal presiden tu nak halau presiden tadi. Awak kena bagi saya soalan-soalan yang lebih panas. Baik, coming soon. Tapi tadi nak menunjuk pada soalan abang tu, dia lebih kepada yalah masalah ada yang pasukan bermasalah. So player tu dapat offer JDT, dia join JDT. Kan? Yang latest dia tak ada kan. Contoh saya owner JDT. Apa amanah tanggungjawab saya? Kejayaan JDT, betul? Zam Saham is owner Kelantan. Apa tanggungjawab dan amanah dia? Keutamaan dia adalah kejayaan pasukan Kelantan. Now, apa keutamaan Duli Amat Mulia Raja Muda Selangor? Keutamaan dia adalah kejayaan pasukan Selangor. So, apa saja strategi dalam segi komersial ke, dalam segi buying players ke, ataupun akademi ke, untuk kejayaan, that is tanggungjawab kita. So apabila ada peluang untuk, macam contoh Bayern Munich pemain beli pemain-pemain daripada pasukan lawan mereka, kerana keutamaan dia adalah untuk kejayaan klub mereka. So saya bukan berada di sini untuk menjaga semua pasukan dalam Malaysia. Saya punya tanggungjawab adalah untuk jaga JDT. So kalau strategi itu saya perlu membeli pemain untuk kuatkan pasukan saya, dan saya akan beli pemain. Okay. Kalau saya kena develop pemain, dan saya akan develop pemain. So in the end, sebagai owner JDT, saya punya tanggungjawab is JDT. Dan jikalau saya kena kuatkan JDT, saya kena beli lebih lagi pemain, saya akan beli. Okey, ini maknanya Tunku menjawab kepada soalan kalau orang kenapa kata, saya bawa ramai, orang cakap tadi yang kenapa ramai sangat saya bawa. Ataupun Tunku spoil market Liga M macam tu. Ini jawapan dia. Yes. Okey, kalau saya spoil Liga M, okey, contoh. Kalau awak ada 4-5 pasukan tak bayar gaji, siapa spoil Liga M? Saya ke pasukan yang tak bayar gaji? Jadi kepada yang tanya soalan tu, hadaplah jawapan tu Ya. So kalau orang lain tak bayar gaji, tak jaga periuk nasib pemain-pemain, kebajikan pemain-pemain, macam mana saya yang merosakkan Liga Malaysia? Saya spend ikut kemampuan saya. Dan pasukan lawan saya pun kena berbelanja ikut kemampuan mereka. Jadi teruklah. Kalau management, dalam segi kewangan management, awak tak bayar gaji ataupun awak mismanage dalam segi fund, itu adalah kegagalan anda. Bukan saya yang merosakkan Liga Malaysia. Saya selamatkan pemain yang tak ada gaji. Awak boleh tanya PFAM. Awak boleh tanya PFAM punya presiden, berapa banyak kali kes yang tak bayar gaji, pemain-pemain yang ada yang masih dalam yang ada kes PFAM tengah membantu, mereka tak dapat gaji. Setiap kali hari raya, siapa yang bagi duit raya kepada semua pemain tersebut? Pergi tanya. Berarti ada dapat satu cerita cerita ni boleh risikan lah. Ada seorang bekas pemain import Kelantan, nak Christmas, dia tak ada kena-mengena dengan Kelantan lah. Nak Christmas, tak ada duit nak raya. Betul tak betul Tuanku bayar duit saya dekat bantu dia? Ya, saya bantu dia. Saya masih kebanyakan ex pemain-pemain JDT ke ataupun yang mana yang saya kenal minta tolong, saya membantu. Apa yang saya mampu bantu, saya bantulah. Jadi kepada ikut-ikut Tunku Pati tak mau sembang pasal politik ni, tapi kepada ahli-ahli politik, tolonglah. Tak payahlah jaga bola kan. Tak payah. Menyusahkan hidup orang semua. Nak kena fikir hal ni. Betul Bu? Ya, betul. Kena ada individu yang betul-betul dedicated, yang ada plan jangka masa panjang untuk menjaga kestabilan kelab. Okey. Tunku terlibat dalam susunan line up JDT? Saya berkongsi pendapat dengan saya punya head coach manager Benjamin Mora, dan kami akan duduk dengan sporting director termasuk saya, kerana saya ni bukan owner tak tahu bola sepak. Saya ni owner tahu bola sepak. Kalau saya owner tak tahu bola sepak, JDT tak ada 17 piala sekarang. Ni bukan nak cakap besar, ni fakta. Selalunya bila kita cakap berdasarkan fakta, orang cakap bongkak. Ni bukan bongkak, ni saya cakap benda yang betul. Betul.
Jadi saya selalu berbincang. Sebelum mana-mana line up, kami akan berbincang. Kami akan tengok semua prestasi pemain. Dan Benjamin Mora akan memberi saya laporan. Dan saya akan tanya kadang-kadang, kenapa dia ni tak main? Dia pun akan bagi dia punya pendapat dan pandangan dia. Dan sporting director pun akan bagi. In the end, kami tiga-tiga sebulat suara will pick the best team to play. Tetapi kebanyakan saya bagi tanggungjawab tu kepada dia. Bermakna, contoh, kalau kata saya cakap, kenapa pemain ni tak main dan kenapa dia ni main. Kalau dia ada sebab yang kukuh dan saya cakap, okay, Benjamin, it's your call. Saya cakap gitu, it's your call. Zul. Tunggu, bila mention buat JDT ni kan, penyokong JDT pun nak tanyalah tentang perancangan dua player baru, Hong Wan dan juga Abin Mayu. Ada mungkin register untuk baki 2021 ni, Tunggu? Yes, ada. Mereka akan bermain dalam pertandingan Liga Super atau Piala Malaysia. Tetapi not ACL. Tu sambung yang akan sambung Liga sambung ni dia masuk aku. Yes. Liridon macam mana, Tunggu? Sebab saya tengok kontrak dia akan habis Jun 30. Liridon kami akan loankan Liridon akan pergi ke Thailand. Oh, okay. Akan bermain di Thailand. Kelab, Tunggu? Buat masa ni ada perbincangan dengan satu klub tapi saya tak boleh mention. Because dia orang masih tengah discuss antara mereka. Okay. Not bad. Ya. Yeah. Okay, kita tengah cari lagi fan yang nak utarakan soalan. Saya tak nak jawab daripada fans JDT kerana fans JDT kenal saya, mereka tahu apa saya buat. Saya nak jawab daripada fans bukan JDT. Okay, satu soalan ni. Dia tanya JDT belagak. Macam mana JDT belagak? Persepsi kan. Well, saya memang kalau kita run a professional football club, dah tentu kita kena ada transportation yang terbaik, pakaian yang hebat. Kita nak look presentable and look professional. And bagi saya tu bukan belagak. Bagi saya tu untuk membawa diri, menunjukkan sikap profesional dan juga dalam pertandingan there is no humbleness. Ini bukan tempat untuk kita ada sikap humble. Sikap humble adalah dunia di luar itu. Tetapi dalam industri pertandingan, we are here to compete. So of course, orang panggil ego booster. Ego booster ni to compete dengan pasukan lawan kita kena tunjuk kita lebih hebat. Pasukan lawan pun kena tunjuk dengan kita yang mereka lebih hebat. This is industry competition, competitive punya industry. So buat masa ini kita ada dalam competition punya industry. So kalau kita nak sikap humble, sikap sentiasa tunduk, itu bolehlah kalau kita di masjid ke, di warung ke, di luar ke, di shopping mall ke, ataupun hidup yang biasa. Tetapi dalam this competition industry, di mana kita compete, bagi saya kita tak boleh ada sikap yang tunduk. Okay, go. Ni Cik Hanif. Cik Hanif ni daripada dia penyokong Tega Selangor. Yes. Hanif, ada soalan untuk Tunggu? Assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya bukan gelap lah ni. Putus-putus Line tak berapa clear, Encik. Line tak berapa clear. Okay. Terus cakap awak. Okay, saya sebagai fans Selangor, saya tengok banyak perubahan yang telah dibuat oleh JDT. So, sekarang ni banyak orang compare tentang JDT dengan Selangor. Saya tak tahu kenapa. Kan? Mungkin orang cakap tuanku ni bias tentang Selangor dan jealous buat apa yang Selangor buat sekarang. Sebab orang kata Selangor tiru JDT, JDT tiru Selangor. So saya tak pasti yang mana betul, yang mana tak betul lah. Kan? Tapi as a fan, saya cemburu dengan apa yang tuanku buat di JDT. Kan? Yang Selangor baru nak buat sekarang. So saya rasa memang betul lah. Politik tak boleh dicampurkan dalam bola sepak. Baik. Itu yang Terima kasih. Okey. Boleh saya beri jawapan? Silakan aku. Okey. Mengapa saya harus cemburu dengan Selangor?
Tu lama tu kita diam. Saya tak. So, saya tak pasti sebab apa. Orang cakap Selangor dengan JDT tak boleh bersama sebab apa tau? Sebab mungkin pernah yang bekerja sama JDT masuk dalam Selangor dan diorang memburuk-burukkan apa yang Wangku buat di TMJ buat di JDT. kalau saya Selangor tak keluarkan, kalau saya tak keluarkan individu-individu yang hari ni bekerja di Selangor, dulu yang bekerja di JDT, saya rasa JDT tak maju macam hari ni. JDT maju kerana saya tak ada individu-individu tu dalam kelab saya. So that means sekarang Selangor perlu buang orang-orang yang masuk ada Saya dalam tak tahu, Selangor sekarang ni lah. Itu bukan hal saya. Saya tak boleh masuk campur. Itu adalah hak pasukan Selangor. Itu tak ada kena-mena dengan saya. Cuma kalau nak mengatakan saya cemburu, mengapa saya nak cemburu? Saya ada 4 stadium. Awak tak ada 1. Okey, balik. Ini pandangan saya lah. Bukan nak belagak ke nak sombong. Tapi saya cuma memberi jawapan ni berdasarkan dengan fakta. Saya tak cemburu dengan mana-mana pasukan. Kalau saya ada masalah dengan Selangor, saya ada masalah dengan 2 atau 3 individu je yang kerja dalam FAS. Tetapi saya tak ada masalah dengan Selangor. Okey, Malik. Tapi itu yang jadi macam contoh sebagai klub kita tak ada masalah. Tetapi hanya 1 or 2 individu. Itu saya punya masalah peribadi dengan mereka. Tetapi tak ada kena-mena dengan kita punya klub ataupun kita punya penyokong ataupun kita punya negeri. Itu tak ada kena-mena dengan kita. Maaf Tuanku, saya nak tanya. Sebab pasal benda inilah yang membuatkan fans-fans Selangor dan JDT diorang bertelagah dalam social media tentang hal-hal. Okey, bagi saya nasihat saya kepada dua-dua penyokong tak guna nak bergaduh-gaduh. Lain tak ada, Pak. Okey. Manip, line ni pun lain tak. line ni pun macam nak bergaduh lah. Terima kasih Manip. Terima kasih. Okey, like. Okey. Terima kasih. Jangan lalang masuk tu cerita pasal Selangor. Zul ada cerita pasal Selangor. Zul, awak orang kuat Selangor, awak tanyalah saya. Tak. Dia macam ni, tunggu. Bila kita mention pasal Selangor ni kan, yes. Kalau permusuhan atas padang tu kan, dalam liga, kita nampak permusuhan tu JDT, Kedah, Terengganu. Betul. Tapi kalau dekat media sosial, Selangor JDT. Macam mana tunggu? Saya tak faham kenapa. Kerana setahu saya, kita punya rivalry sekarang, the top 3 is antara JDT Kedah dengan Terengganu. Apa dia aku? Kedah aku JDT Kedah dengan Terengganu. Kalau kita tengok final Piala Malaysia pun JDT Kedah. Kalau kita tengok beberapa matches apa orang kata kita punya dalam league punya table pun is always either Terengganu or Kedah. Pahang buat masa ni ada problem sikit, tetapi Pahang have always been kita punya strongest rival. So Zul. Itu pandangan saya lah. Tetapi dalam media sosial pun saya tak tahu kenapa, mungkin ada beberapa page yang terlampau orang kata apa, a bit over excited kot. Page tak boleh belah apa tunggu? Apa dia? Page yang paling tak boleh belah. Saya tak tahu. Tapi adalah beberapa page maybe yang mungkin membuat agaknya penyokong-penyokong lain ke rasa grimas ke, yang cara mereka terlampau banggakan sesuatu yang mungkin tak ada apa-apa, benda-benda macam gitu. Okey, benda tak ada apa-apa tu. Tunggu, ini realiti buat sejarah kita kena pegang. Kita kena terima. Kena terima sejarah. Betul. Tapi sejarah tu hanya boleh disebut dan juga hanya boleh dikenang. Yes. Jadi persoalan saya, apakah kita akan terus berpaksikan kepada sejarah semata-mata? Kalau kita nak asyik bercakap berkenaan dengan sejarah, Nottingham Forest pun dulu European Champions League champion. Mana Nottingham Forest sekarang?
So kalau nak cakap berkenaan dengan klub, bagi saya awak kena tengok dalam setiap aspek. Not just about history. Tengok Manchester City, walaupun mereka belum menang Champions League, tetapi tengok dalam segi commercial value, infrastructure, playing philosophy, pencapaian-pencapaian yang mereka ada baru-baru ni. They are considered as a big club. Sama juga macam PSG. PSG belum ada rezeki untuk menang Champions League. Tetapi they are considered dengan mereka punya projek that they are already a big club dalam segi commercial value. So awak kena nilai club dengan dia punya commercial value. Orang panggil current standing. Not where you are before. Where you are before, orang dah lupa dah. Blackburn Rovers was a champion of English Premier League. Orang dah tak menang Blackburn Rovers. So this is saya punya football opinion lah. Okey Tunku. Bila bercakap macam ni Tunku kita berbalik pada national team lah. Sentimen JDT tu kuat Tunku. Sebab bila kalah aja terus orang attack player JDT. Tapi bila menang, kalau kita tengok lawan Indonesia last game masa dekat Bujalil, Safawi skor 2. Tapi tak ada orang angkat dia sebagai macam dia ni pada JDT kan. Tapi bila kalah, sentimen JDT tu kuat daripada penyokong-penyokong Malaysia. Macam mana coach Tunku tengok senario ni? Membimbangkan tak? Okey, saya tak membimbang kerana benda ni normal. Bermakna JDT ada di atas. Kalau satu hari JDT dah orang kata jadi pasukan yang biasa, saya rasa tak ada orang nak salahkan JDT lagi. So kalau besok Kedah adalah pasukan yang teratas, selepas ni katakanlah ada beberapa pemain Kedah di national team, adalah yang pihak-pihak yang cemburu terhadap Kedah nanti condemn Kedah pula. Macam contoh kalau kita tengok ada satu kali masa France menang World Cup, Mbappe tulis satu quote dalam dia punya Twitter mengatakan Farmers League. Pasal banyak orang cakap PSG membuatkan League One sebagai Farmers League. Tetapi France end up winning the World Cup. Sama juga macam di Germany. Mereka kata Germany, Bayern Munich membuat mereka punya league jadi macam Farmers League. Tetapi tengok performance Germany dan tengok juga performance Bayern Munich dalam European Champions League. So pada saya siapa saja di atas mesti akan kena kritikan tersebut dan kami terima. Tak ada masalah. Cool, lagi 10 minit play go Boleh, saya ada masa. Saya pun tak ada apa-apa. Ni COVID. Saya tak boleh mengayap. Dari segi development program, kita nak tahu pasal stadium tu. Pusat latihan terbaru dan sebagainya di JDT. Kita dah mula tolak tanah. Now sekarang tengah nak buat padang. Lepas tu baru saya tengah work on the budget for the main building punya structure. And stadium, kita ingatkan kita nak buat ada macam lounge, ada swimming pool, something a bit unique macam di stadium LA Galaxy. So, dan saya tengok ada baru stadium di Italy pun mungkin nak buat benda yang sama. To have this so-called lounge effect untuk generate more income. So, saya rasa saya nak cuba buat benda yang sama. Tim Tuanku solid lah dari segi Alistair Edward, dari segi tim untuk buat branding dan sebagainya ni memang up to date dengan gol. Saya rasa terbukti. Kalau kita tengok kita punya followers dalam social media, kalau kita tengok kita punya fan base, kalau kita tengok berapa kali kita penuhkan stadium apabila kita pergi ke pasukan lawan punya stadium. Kalau kita tengok dalam segi why Nike pandang kita sebagai long term partner, sama juga macam mana UNICEF dan juga international brand ingin ada kaitan dengan JDT, sponsor ataupun ada kolaborasi, itu menunjukkan yang kita ada dalam kedudukan yang betul. Bang, kita tak mention lagi pasal naturalisasi. Saya tanya soalan dulu tunggu. Tunggu, naturalisasi on tak on, lepas tu Cabrera 2022. Naturalisasi. Okay, naturalisasi bagi pandangan saya, Gonzalo Cabrera will be an national asset kerana dia boleh main center forward, dia boleh main behind the striker, dia boleh main right wing, boleh main left wing and also as a false nine. And dia juga boleh main center attacking midfielder. So dia boleh main 4 atau 5 position. And dia have the quality. So especially going forward, bagi saya Gonzalo Cabrera akan ada impact yang besar kepada dalam national team ataupun Enrique De Santos oleh kerana umur Enrique De Santos jikalau Malaysia perlukan dia dalam national team. But
saya tak ada apa-apa against De Paula. Saya tak ada apa-apa isu dengan De Paula. Dia pun pemain saya. Cuma bila kita naturalisasikan dia, bagi saya umur dia tak sesuai untuk Lanjut peluang tersebut. Exactly. Lanjut. Kalau kita nak, kita kena tengok long term. At least dia boleh main di national team for 5-6 years. Ya. Lepas tu development program yang ni Patik suka tengok tu pasal development program di JDT. Ya, kita put a lot of investment. Now kita tengah berbincang dengan Football Association of Singapore untuk letak JDT 3 bermain di Liga Singapura. Kerana kita nak ada lebih beri kompetitif games kepada pemain-pemain muda kita. So macam kalau kita letak right now di Malaysia, mereka tak ada that kompetitif punya game. So saya tengah berbincang untuk jikalau mereka boleh diserapkan dan juga diberi peluang untuk main di Liga Singapura. Okey, ni ada Zul nak tanya dulu ke? Yep. Ada soalan kepada Tunku. Itu Tunku ada sebut, ada mention pasal Spanish defender ada pasport ASEAN. Mungkin sign end of this year. Mungkin boleh bagi clue sikit Tunku? Negara mana tu? No, kita ada one yang ada Indonesian passport tetapi proses dia agak lama. Jadi saya tengah nak tengok ada tak pemain lain yang lebih sesuai untuk dapat ASEAN ataupun Asia passport. So for now, untuk masa ni kita masih on hold lagi. Kita belum confirm lagi. Kita tengah tengok yang mana kita boleh dapat kan pasport dan proses yang lebih pendek, tak sebegitu lama. Okey, saya ambil seorang lagi fan. Sambil-sambil tu bolehlah anda terus tonton kerana kita akan menghampiri penghujung sebentar saja lagi kerana ada beberapa soalan-soalan yang kami baru saja dapat. Mungkin kita akan tanya Tuan Guru sebentar lagi. Okey, sambil itu kita nantikan fans yang berikutnya. Okey, dah ada. Okey, banyak orang Selangor ini ni. Ni masalah ni. Line tak apa cantik. Okey, silakan. Perkenalkan nama, soalan untuk Tuan Guru. Audio tak ada audio. Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey, selamat malam Tuan Guru. Dengar tak? Okay. Dengar. Okey. Tunggu, namanya memang kita semua dah lihat revolusi yang Tengku lakukan terhadap JDT pasukan JDT. Jadi saya nak tanya, apakah cabaran terbesar Tengku dalam melakukan revolusi bola sepak di JDT? Kedua? Soalan kedua? Dalam melakukan cabaran terbesar yang Tengku hadapi. Okey. Bagi saya, cabaran terbesar adalah untuk memberi satu pendidikan dan ubah mindset kepada pasukan saya sendiri dan orang-orang yang bekerja di dalam kelab JDT. Dan juga untuk memberi satu juga pendidikan juga kepada penyokong-penyokong JDT berkenaan dengan proses untuk pembaruan. So, itu adalah cabaran yang paling besar kerana masa saya mula memang tak ada orang percaya. Dan juga orang yang dalam FAM pun tak percaya, pihak media pun tak percaya dan juga pasukan-pasukan lawan pun ketawakan saya. Dan hari ini awak boleh tengok hasil dia sendiri. So, bagi untuk memberi satu pendidikan dan juga ubah the mindset of football industry dalam negara, itu adalah cabaran yang terbesar sekali. Okey, Cik Zafizal. Okey, ada satu lagi. Okey, baik. Macam mana Tengku lihat program pembangunan bola sepak di Malaysia ni? Contohnya macam program AMD yang dilakukan sekarang ni. Adakah akan memberi kesan positif? Benda tu bagus, memberi kesan positif. Tetapi sebenarnya pembangunan ni adalah kalau kita tengok di negara-negara bola sepak yang maju, pembangunan ni lebih kepada klub mesti mengambil tanggungjawab tersebut untuk program pembangunan masing-masing. Bukan mengharapkan dana kerajaan dan ada program dalam AMD. AMD bagus, tetapi pada masa akan datang,
berapa lama awak nak ada program dalam AMD? Berapa lama nak bagi 40 juta kepada program AMD? Lebih baik duit tersebut diberikan kepada setiap pasukan-pasukan yang bertanding, dan tetapi mesti ada syarat di mana pasukan-pasukan yang bertanding mesti ada program pembangunan sendiri. Okey, Cik Zafrizal, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Terima kasih. Tengku. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Manchester, Villarreal. On tak on? Tunggu. Valencia. Manchester kalah. Valencia. Saya ada perbincangan dengan Peter Lim. Tetapi kami tengah nilai isu-isu yang ada dalam situasi sekarang. Dan juga dalam situasi pandemik sekarang, dan juga financial fair play dan seterusnya, saya tak nak buat keputusan tergesa-gesa, saya tak nak buat keputusan dengan cara gopoh. Saya nak fikir dulu, kalau tak Valencia mungkin kelab lain, insya-Allah. Betul. Ada soalan tu? Ada soalan luar pada mula. Okey. Hafiz Syahrin tunggu. Ni ramai tanya ni. Kalau tengok pada mesej ni, Hafiz Syahrin. Ya, pada saya saya suka tengok sikap disiplin dan juga determination beliau. Dan bagi saya, kalau dia boleh membanggakan negara, mungkin saya akan cuba membantu, tak banyak pun sikit, saya akan membantu beri contribution sikit. For dia to pursue dia punya cita-cita dan boleh membanggakan negara dan juga dia sendiri. Macam contoh, saya bukan dia seorang atlet yang saya pernah bantu, macam contoh Farhan boxer di Johor pun saya bantu juga. Jadi ramai juga atlet-atlet yang ada, orang kata, determination untuk cuba sebaik mungkin untuk berjaya dalam industri tersebut. Saya kagum dengan sikap mereka, dan kalau saya boleh bantu, ya saya bantu. Peracusan tuan nak bantu tu nampak besar. Kita belum tahu lagi. Saya belum berjumpa ataupun berbincang dengan beliau lagi. Saya pun nak tahu berapa bajet dia setiap tahun, apa bantuan yang dia terima sebelum ini, apa perancangan dia. So benda tu belum ada apa-apa perbincangan lagi. Okey. Soalan ni Zul, kena tanya juga lah sebab kita dalam industri ni. Broadcasting bola di Malaysia tu. Dulu sebelum Telekom tarik balik the deal, kita dah bersetuju untuk ada 2 to 3 million for Liga Super and 1 juta kepada Premier League. Benda itu berlaku, lepas tu kerajaan berubah. Apabila kerajaan berubah, mereka ada polisi mereka sendiri dan Telekom decided to tarik balik. And now kalau today kita tengok, saya harap pada masa akan datang adalah peningkatan dalam segi broadcasting right untuk membantu pasukan-pasukan semua sekali yang bertanding. Because buat masa ni saya belum nampak lagi situasi itu akan berlaku oleh kerana dengan pandemik punya situasi dan seterusnya. Tetapi saya berharap ada peningkatan dalam segi kemajuan dalam segi broadcasting right untuk membantu semua pasukan yang bertanding dalam negara. Lepas tu kita balik pada social media ni pun. Kadang-kadang kita orang media pun terkena tempias. Bercakap benar dikatakan mengipas. Tuanku kadang-kadang tuanku punya saya dalam bola mamak itu pun saya bincang benda ni, tapi benda ni dah jadi macam tuanku kadang-kadang terlampau sarkastik, terlampau arrogant dengan words tu. Sarcastic and arrogant? Macam mana tu? Dua-dua tu ada kadang-kadang. Dengan wording-wording tu. Okey, bagi saya suka cakap benda berdasarkan dengan fakta. Mungkin benda-benda yang saya cakap tu susah nak terima. Kerana orang kata the truth hurts. So, macam contoh, saya bagi contoh. Ada juga orang berkata, JDT, you do not have a development program, you just buy players. Tapi kita terima benda tu. Kerana memang betul kita ada development program, tetapi kalau kita ada peluang untuk membeli pemain, kita akan beli pemain. But saya suka cakap berdasarkan dengan fakta. So apabila saya bercakap, saya tak suka cakap benda macam gosip. Mesti cakap apa yang ada berhitam putih. Tetapi saya tak akan
awak pun saya akan berikan peluang untuk cakap benda yang sama kepada saya. Dan tak kisah orang media ke, penyokong-penyokong ke, mereka pun ada hak untuk sampaikan fakta-fakta juga kepada saya. So, bagi saya bercakap benar bukan arrogant ataupun sombong. Bercakap benar adalah tulus, adalah jujur. Dan saya rasa itu adalah salah satu benda penting dalam sikap kemanusiaan. Kita harus ada sikap jujur. Kan? Kalau kita bertapis, kita tak akan boleh selesaikan apa-apa masalah. Kita harus just jujur, be frank, straight to the point. So itu cara saya. Zul, ada soalan? Kita nak ambil, tunggu kalau 10 minit lagi boleh? 10 minit lagi? Boleh? Okey. Zul, soalan? Dia Tunku, bila mention pasal social media Tunku kadang-kadang kita ternampak lah ada page-page yang cuba buat dakwaan dan sebagainya. Macam bila lawan Selangor je ada encourage daripada Tunku sendiri kepada tim lawan tu untuk atasi pasukan Selangor. Betul ke Tunku? Saya tak pastilah apa encourage yang benda, apa yang dimaksud. Kalau saya boleh encourage, saya mesti menang 5-0 setiap game. So, benda ni tak bagi spekulasi ataupun konspirasi. Awak mesti ada bukti, awak mesti ada fakta. Awak jangan cakap dengan saya benda macam setakat gosip je. You know? Zul, awak dapat mana info tu? Tak, bila kita tengok kat Twitter tu kan, ada nampak yang dia tak cakap directly tapi dia macam bagi hint-hint macam tu tau. Jadi kita tahulah maksud dia apa kan. Jadi macam sebab tu saya tanya tu betul ke tak kan. Tapi kita dapat jawapan lah ini. Yalah betul. Kalau saya boleh encourage, kenapa saya nak kena encourage lawan Selangor je? Baik saya encourage lawan saya cakap kau baik kalah lawan aku. Ya. Lebih baik saya will stay on top of the league selama-lamanya. Dengan point yang 20 point difference. Buat apa saya nak cakap aku nak engkau kalahkan dia. Kalahkan dia. Lepas tu kalau saya tak menang pun tak guna juga. Apa yang lebih penting adalah kemenangan saya, bukan kekalahan dia. Yep. So that is jawapan saya. Yep, betul. Menjawab soalan lah, bagaimana kekuatan JDT yang sebenarnya lah abang. Betul. Sebab kadang-kadang kita nak menjawab di media ni bukan bila cakap hari ni kita belajar satu benda lah. Tunggu kata tadi bercakap benar tu memang susah tu. Ya, tetapi sebagai manusia, hari kita berhenti cakap benar dan baik kita jangan jadi manusia lagi dah. Pasal kita kena cakap benar. Kita kena transparent, cakap benda yang betul. Apa yang sedang berlaku. Kalau situasi itu tak baik, cakap tak baik. Kalau situasi itu bagus, cakap bagus. Kalau saya buat benda tak betul, awak memberi satu komen cakap saya buat benda tak betul, saya tak boleh salahkan awak kerana benda itu tak betul. Memang dah benda itu tidak betul. Tetapi kalau saya buat benda betul, takkan semata-mata awak cemburu dengan saya, awak nak cakap benda itu tidak betul. Sedangkan awak tahu benda yang saya buat itu betul. Susah tu nak record tu nak ambil tahu betul tak betul. So kalau dah benda yang bagus, suka tak suka, kalau orang dah tak suka kita walaupun kita buat benda tak bagus, buat benda bagus, orang tak akan puji kita. Itu je cerita dia. Betul. Itu yang saya nampak bang, Tunku. Sentimen KMJ atau sentimen JDT tu terlalu kuat dekat penyokong-penyokong lain ni. Cemburu apa semua kan. Tak sihat lah. Tapi ada juga segelintir je lah. Tak ramai. Segelintir je. Tapi ada juga yang tengok benda ni sebagai positif kan. Okey. Ni daripada Otai Farid. Ini cakap sukan. Okey. Cakap sukan. Dalam pemikiran Tunku, jikalau Tunku tinggalkan JDT, siapa pengganti? Pernah terfikir benda ni? Saya rasa yang paling sesuai kalau dalam segi amanah untuk menjaga aset klub dan juga kewangan adalah adik saya je lah yang saya boleh fikirkan. Tetapi adik-beradik saya tak minat bola sepak. Dan juga saya tahu tak akan ada lagi seorang ketua yang begitu hands on dan tahu selok-belok industri bola sepak
dan akan beri kesan dan impact yang kurang baik kepada klub JDT kalau saya tinggalkan JDT. 100%. Semua nak main dengan JDT. Semua, kita tahu semua berebut nak main dengan JDT. Mungkin juga JDT mampu tarik world star datang main kat JDT. Mungkin ada perancangan. Saya memang ada niat itu daripada dulu jikalau saya mampu. Jikalau kami ada peluang untuk sign nama yang besar untuk klub JDT. Tetapi jikalau kita tak ada, kita kena sedar diri dan juga kita kena ada sikap realistik untuk berbelanja ikut kemampuan kita. Tetapi pada masa akan datang, jikalau kami ada income, ada extra income di mana kami boleh berbelanja untuk mendapatkan nama besar dan juga ada satu tarikan untuk membawa penonton ke stadium, insyaAllah itu memang kita nak sangat buat. Tetapi kita kena juga tengok market. Macam dulu China spoil the market. Tak ada pemain nak datang ke Southeast Asia kalau nak bandingkan di Japan, Korea dan China. Tetapi sekarang China ada krisis berkenaan bola sepak. So kemungkinan mereka sanggup datang kemari jikalau offer yang kita bagi tu munasabah. Okay Zul, kita ada lagi 5 minit Zul. Ada soalan lagi panas lagi, ada tak? Mak Zul buka jam tak ada soalan panas lah. Saya just interested dengan tim JDT. Macam hari tu Alistair Wood ada cakap ada beberapa pemain akan kena loan kepada 4 pasukan. Tapi saya tengok Gary Steven Robert je yang kena loan kan. So Yes, seorang dia tu kemungkinan tahun depan. Kerana tahun ni agak singkat dan saya pun kena hormati juga perasaan pemain-pemain saya. Walaupun kami nak loan mereka, saya tak boleh main campak je mereka ke mana-mana. Saya kena tanya, awak ada offer loan, setuju atau tidak kalau nak pergi sana? Kalau dia cakap tak ada, saya tak setuju tuanku, saya nak stay di JDT dan insyaAllah tahun depan kita boleh berbincang. Dan saya kata okey, saya hormat pendapat mereka, pandangan mereka dan mereka stay di JDT. Saya tak ada masalah. Tetapi macam contoh, saya ada berbual dengan Syazwan Andik. Saya cakap, Syazwan, awak ada peluang untuk main di Super League Sabah. Nak pergi ke tidak? Kata tuanku, kalau Sabah tu jauh sangat, saya ada masalah, keluarga gini. Dan saya cakap, okey, tak apa, awak boleh stay dengan JDT. Dan insyaAllah kalau ada peluang lain, mana tahu Kuala Lumpur kepada masa akan datang ke apa untuk tahun depan, mungkin kita boleh berbincang lagi. Kerana pemain tersebut masih pemain saya, tetapi saya nak dia main di peringkat yang tertinggi. Dan di JDT buat masa ini, kerana kita ada Corbin yang selalu konsisten, jadi dia tak dapat banyak pemain dan dia main di JDT 2, saya lebih suka jika kalau dia main di Liga Super. So, okey, orang tanya dekat IG Live, tuanku reti ke main bola? Korang kalau berani turun, datanglah. Korang nak tengok free kick maut tak maut, korang turun. Saya rasa kita patut ada satu pertandingan semua owner club dalam Malaysia lawan bola. Bukan lawan bola aku, juggling. Tak, juggling saya tak reti. Saya taklah hebat sangat, tetapi reti main sikit-sikit lah. Itu satu pembohongan tu. Itu tak betul tu. Pengalaman batik tunggu, main dengan tunggu. Bila ada orang boleh main kaki kanan kiri, dia another level lah. Okay. Saya membesar dulu dengan di kampung di stable dengan anak-anak pekerja-pekerja istana tu. Saya bercampur dengan, saya bergaul dengan mereka daripada saya kecil. Jadi mereka banyak membantu saya dan ajar saya macam mana nak main bola. Okey, Ifidayu dari kacamata tunggu. Dia score gol. Lagi ada. Tak ada apa-apa, dia pemain Selangor, dia score goal and that's about it. Bagi pandangan saya. Kenapa? Bila cakap pasal Ifidayu, saya teringat ada satu interview dekat Main Street, dekat Astro lah. Dia cakap kelab paling terbesar di Malaysia Selangor. Saya tunggu. Itu betul ke? Dia cakap. Dalam interview dengan Main Street. Apa yang saya akan cakap pada hari ini, saya harap semua pihak bukan dengar lah, orang kata boleh terima lah. Pasal saya tak cakap ni
berdasarkan dengan emosi, tapi saya cakap ni berdasarkan dengan fakta. Mungkin dalam segi sejarah, yes, Selangor lebih besar daripada JDT. Tetapi with the current standing, JDT is the biggest club dalam negara. Saya bagi contoh. Berapa pusat latihan dan training ground Selangor ada? Saya tanya awak. Satu. JDT ada 4. Berapa stadium Selangor ada? Kosong. JDT ada 4. Now, pernah ke tidak Selangor masa zaman kegemilangan Selangor menang Liga Super lebih daripada 2 kali? Pernah atau tidak? Tak. JDT hat-trick. Bukan sekali, 2 kali. Satu-satunya klub dalam negara yang buat. Now, dalam zaman kegemilangan Selangor, pernah ke tidak Selangor menang Liga unbeaten? Tak. JDT menang 2 kali. Unbeaten. JDT juga menang Liga dengan the less concede and highest goal dalam sejarah bola sepak Malaysia. Dan JDT juga pernah buat 75 kali unbeaten run in home. Dan today, hari ini, 33 game away belum kalah lagi. Now, pernah ke tidak Selangor menang international tournament? Pernah ke tidak, Hafizah? Tuanku marah ke tu? Tak. Saya tanya, pernah ke tidak Selangor menang international tournament? Tak ada aku. JDT menang AFC Cup. Now, pernah ke tidak Selangor main Asian Champions League? Tak ada lah. JDT main 3 kali Asian Champions League. Ada tapi lama main. Zaman dulu punya cerita. That time belum macam Asian Champions League pun. Saya cakap Asian Champions League. The current standing. Current new modern football punya senario. Right. So that is pencapaian-pencapaian JDT. Now, berapa banyak followers JDT ada dalam social media? Kalau combine Twitter, Instagram and Facebook. Almost 4 million lebih. Berapa banyak followers Selangor ada on social media? Okay. So, dalam segi commercial value pun, kita boleh tengok. Jadi apa yang saya cuba terangkan di sini kepada Cik Ifadayo ni, dia ni daripada Nigeria. Saya daripada sini. Saya rasa saya lebih tahu klub mana lebih besar dalam negara ni. So, itulah situasi. Saya cakap berdasarkan dengan fakta. Saya bukan cakap bukan daripada hati, tetapi berdasarkan dengan fakta. Apa yang dah tercapai. So, how can dengan semua pencapaian-pencapaian JDT dalam 2 padang that Selangor is a bigger club than JDT? Kalau cerita pada pandangan saya tak logik. Kalau cerita Piramli, saya tak tahu apa dihisap ganja ke apa. Kalau cerita Piramli tu dia tanya, tuanku marah? Tak, dia bukan marah. Ni kita sampaikan kenyataan berdasarkan dengan fakta. Kan? Ada juga dulu an English saying di mana mereka kata bees do not waste their time explaining to flies that honey tastes better than najis. Contohnya, lebah tidak membuang masa memberi keterangan kepada lalat iaitu madu lebih lazat daripada najis. I rest my case. Full stop. Full stop. Okay, Zul. Pasal aircon itu belum kan? Ni atas ni kipas lagi hitam lah muka. Okay, anyway kita dah sampai ke penghujung. Patik ucap terima kasih banyak Tengku. Terima kasih. Ada yang tanya tu pasal Hafiz Syarin, dah tanya dah. Lepas tu ada pula tanya naturalisasi. Kalau datang masuk live pukul 9.45 tak payahlah. Nanti tengok dekat YouTube. Ya.
Tunggu, saya nak selfie satu, tunggu boleh? Apa dia? Dia nak selfie tu. Selfie. Boleh? Okay, 1, 2, 3. Okay, tunggu. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih awak semua memberi masa. InsyaAllah nanti kita akan buat lagi supaya penyokong kenal saya lebih dekat dan juga dapat tahu senario bola sepak dengan lebih dekat berdasarkan dengan fakta, bukan cerita-cerita dongeng. Bagi pihak Ninja Bola juga aku patut ucap terima kasih walaupun tak sampai sehari je kita bincang tu jadi. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Raja TikTok Astro Arena. Tunggu, selain Facebook IG dengan Twitter, ada social media lain tunggu? Saya ada Twitter, Facebook, IG. TikTok tak ada dulu Tak ada, saya tak berminat. Cool. Nak tunaikan permintaan Akbar Sari. Dia nak live dengan Tuanku. Boleh gua? Akbar Sari. Kau baca berita Astro Arena. Boleh. Okey, lagi. Dia main Division 2 aku. Tinggi 9. Ya ke? Dia main Premier League. Terima kasih. Dia main Premier League. Cepatlah Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuanku. Waalaikumsalam, apa khabar? Saya hampir-hampir saya masuk bilik tidur lah merajuk. Saya request daripada pukul 9 sampai lah. Baru bagi aku masuk Abizar teruk lah. Okey. Soalan Tuanku. Sampai lupa soalan. Okey Tuanku. Saya nak tanya satu soalan dulu. Tuanku pernah menyesal tak tinggalkan FM dulu sebagai Presiden? Tidak. Ada benda yang Tuanku sesalkan bila meninggalkan FM? Rugilah I tak buat ni dulu. Tidak, kerana masa saya Presiden FAM, saya dapat selesaikan masalah kewangan FAM dan juga tukar perlembagaan FAM di mana Presiden FAM tak ada kuasa mutlak dalam liga, di mana kuasa mutlak itu, orang kata kuasa itu diberikan dua, kepada MFL, Presiden MFL to run the league, dan FAM lebih kepada the national team. Kalau tidak, dulu punya structure, the President is in control dalam segala-galanya bola sepak dalam negara. Dan benda itu pada saya tak bagus kerana tak ada check and balance. Jadi apabila saya berjaya tukar perlembagaan tersebut, dapat persetujuan oleh ahli-ahli di dalam FAM, untuk FAM jadi custodian of the league, not owner of the league. Dan lepas tu baru saya membuat keputusan untuk tinggalkan FAM. Okey, baik. Ada satu soalan lagi boleh? Boleh? Okey, Tuanku, kebergantungan sebenarnya national team kepada JDT dilihat sebagai satu yang tak adil. Tetapi di sebalik itu Tuanku, kita patut rasa beruntung sebab pemain-pemain JDT inilah yang sebenarnya yang menutup kelemahan tim-tim lain sampai tak boleh nak supply tim untuk national. Ya. Jadi in the future Tuanku, kita sebenarnya nakkan national kita, tim kita ni bagus dan boleh pergi jauh. Kita dah naturalize player. Tapi kita belum nampak hasil lah. Mungkin akan makan masa. Macam mana sebenarnya kalau kita nak, kalau boleh kita nak tengok every player dalam every state tu ada main untuk national. Bukan saja dimonopoli oleh JDT. Saya tak salahkan JDT sebab tadi Tuanku pernah cakap, Tuanku cakap Presiden FM sendiri akui bahawa JDT player are the best. But in the future, saya minta pandangan lah, kita nak semua pemain dalam every club dalam Malaysia ni main untuk Malaysia. Boleh ke? Boleh. Saya rasa boleh. Jikalau pemain tersebut happy, mereka rasa berpuas hati dengan di mana kebajikan mereka, tempat yang mereka bekerja, boleh. Tetapi juga kita kena tengok dalam segi performance, dan itu terpulang kepada coach of the national team. Dah Abah, cukup Abah. Jadi tadi banyak tapi dah lupa. Terima kasih Tuanku sudi jawab soalan. Terima kasih. Jadi itu pandangan saya. Kalau nak semua pemain dalam negara main untuk Malaysia, memang boleh. Benda tu tidak mustahil. Tetapi cara kita mengambil player naturalisasi pun kita kena nilai dulu sebelum main ambil sebarang-sebarang lagi. Okey. Dalam peringkat umur supaya mereka boleh digunakan dalam segi long term.
dalam untuk negara kita. Bukan main 2-3 tahun aja. Baik, terima kasih tuanku. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, baik. Cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Tunggu sekali lagi Tunggu. Terima kasih. Tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.